Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah, di dalam PDPC bersama Ustaz Mi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar adik? Sihat? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berikan kesihatan kepada adik-adik. Dan sekali lagi kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala pertemukan kita sekali lagi dalam video PDPC bersama Ustaz Mi pada kali ini. Dan hari ini adik-adik, kita akan membicarakan tentang tajuk yang pertama, pelajaran yang pertama bagi tingkatan 5, iaitu surah At-Taubah ayat 128 hingga 129. Jadi Ustaz Mi tak nak buang masa adik-adik, kita terus belajar hari ini insya-Allah. Okey, kita tengok dulu objektif pembelajaran kita. Okey, yang pertama adik-adik, dapat membaca ayat 128 hingga 129 surah At-Taubah ini dengan betul. Yang kedua, adik-adik dapat menyatakan intisari ayat yang kita akan bincangkan nanti insya-Allah. Kemudian yang ketiga, dapat menghafal ayat ini dengan betul, lancar dan bertajwid. InsyaAllah nanti Ustaz Mi akan letakkan beberapa hukum tajwid supaya kita dapat baca dengan lebih baik. Kemudian yang keempat, dapat mengamalkan bacaan secara beradab dan istiqamah. Yang kelima, macam biasa bersama Ustaz Mi letakkan di dalam deskripsi di bawah ini 25 soalan kuis Google Form di deskripsi. Tapi adik-adik kena belajarlah dulu kan. Belajar dulu, dengar betul-betul apa yang Ustaz Mi sampaikan dalam video ni, dan adik-adik boleh jawab insya-Allah sebagai pengukuhan di dalam kita mempelajari subjek kita pada kali ini insya-Allah. Baik adik, tak nak buang masa. Jadi yang pertama, baca dengan betul, lancar dan bertajwid. Jadi Ustaz Mi akan baca dulu, mungkin 2 kali Ustaz Mi akan baca. Kemudian kita akan tengok satu potongan ayat untuk kita dapat baca dengan lafaz yang baik, dan kita tengok juga hukum tajwidnya. Kemudian kita akan baca juga maksud daripada ayat ini insya-Allah. Okey adik? Cantik. Okey. Kita mulakan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Okay, adik, Ustaz Mi baca sekali lagi. Kemudian kita akan tengok satu perkataan ataupun satu potongan ayat dengan tajwidnya sekali selepas ini insya-Allah. Boleh? Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Okey adik? Okey. Jadi kita tengok sekejap maksud dia. Ustaz Mi baca sekali harung. Lepas ni kita akan tengok pula by perkataan, dan kita tengok beberapa hukum tajwid supaya kita dapat baca dengan lebih baik. Cantik adik? Okey, maksud dia. Maksudnya, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Sangat belas lagi penyayang bagi orang yang beriman.
Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah, cukuplah bagiku Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kepadanya aku berserah, dan Dialah yang mempunyai arasy yang besar. Itu maksud daripada ayat yang kita baca tadi. Baik, sekarang adik-adik, kita tengok potongan ayat. Okey, kita tengok potongan ayat ini, dan selepas ni kita akan baca sekali lagi dengan beberapa hukum tajwid yang Ustaz Mi akan letakkan di beberapa tempat supaya kita dapat baca dengan lebih baik, insya-Allah. Baik adik, sekarang kita baca. Baik potongan ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Maksudnya, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Potongan pertama ni nak bagi tahu pada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan manusia. Kenapa daripada kalangan manusia? Kerana bila datang daripada kalangan manusia menyampaikan wahyu, menyampaikan syariat Allah, maka mudah kita nak ikut. Bayangkan kalau yang datang tu malaikat, macam mana kita nak ikut? Malaikat lain, kita lain. Jadi Allah Ta'ala datangkan manusia supaya semua yang ada pada dia ada juga pada kita. Jadi mudah kita nak ikut dalam segala segi. Pasal itulah datangnya daripada kalangan manusia, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala menyambung ayat ini, Azizun alaihi ma anittum. Maksud dia, terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Allah Ta'ala mula nak bagi tahu ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Apa yang ada dalam hati dia, apa yang ada dalam diri dia. Apa yang dia ada? Azizun alaihi ma anittum. Terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Nabi ni, dia ada satu perasaan. Dia ada satu perasaan yang dia boleh rasa berat penderitaan orang tu. Dia memang rasa, kan? Bagi dia tak berat, tapi dia merasai benda ni berat pada orang lain. Kena kat dia tak apa, tapi kena kat orang lain dia rasa berat. Adik-adik tengoklah bila Allah Ta'ala turunkan sembahyang 50 waktu. Bayangkan 50 waktu. Asal dulu kan, sebelum 5 waktu, kan? Adik-adik tahu cerita tu kan, bila Nabi Isra' Mi'raj, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi satu perintah 50 waktu. Nabi naik, Nabi seronok, tapi Nabi dia membayangkan terasa berat tu pada bila turun ke bawah, jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata apa? Umat aku lagi kuat tapi tak boleh nak buat. Bayangkan umat kamu wahai Muhammad, terasa berat. Bila terasa berat, jumpa, naik jumpa Allah, turun, jumpa, turun, jumpa, turun, jumpa. Last sekali jadi 5 waktu kita. Bayangkan, itu Nabi kita. Dia ada satu ciri yang itu. Allahu Akbar. Kalau orang tak sayang Nabi, tak tahulah. Okey ya? Okey, tu Azizun alaihi ma anittum. Yang kedua, harisun alaikum. Harisun alaikum. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu. Allah. Perkataan harisun. Apa maksud perasaan harisun ni? Harisun ni maksudnya Nabi ni nak sangat. Nak sangat-sangat. Kalau tafsirkan lagi, dia macam tamak. Tamak. Nak sangat-sangat. Nak apa? Nak menyelamatkan umat dia daripada azab api neraka Allah. Dia nak sangat-sangat umat dia bahagia dunia dan akhirat. Sebab tu Nabi bermati-matian, jihad bermati-matian bersama dengan para sahabat dia menyampaikan dakwah. Bayangkan pergi ke Taif, kena baling dengan batu sampai berdarah, kan? Capal Nabi tu berbunyi cerap 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 kerana darah masuk ke dalam ada dalam capal dia tu. Allahu Akbar. Menunjukkan apa? Nabi sedaya upaya dia nak keimanan ni dan keselamatan ni dapat dinikmati oleh semua umat dia. Sebab dia nak semua umat dia bahagia dunia dan akhirat, dapat masuk syurga bersama-sama dengan dia. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tak heran
Nabi dia bermati-matian, habis masa dia pada jalan dakwah untuk menyampaikan agama ini kepada kita. Dan kesannya kita dapat sampai ke hari ini. Dan sekarang ni kita pula menyambung tugas itu, adik-adik. Sampaikan. Itu adalah tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tugas kita juga. Baik, adik. Kemudian sambung lagi, bil mu'minina raufur rahim. Sangat belas lagi penyayang bagi orang beriman. Sangat belas lagi penyayang bagi orang beriman. Apa maksud bil mu'minina raufur rahim? Dekat sini ada perkataan rauf. Rauf ni adik, dia dapat rasa apa yang orang rasa. Kesusahan, penderitaan, apa saja, Nabi ni dia dapat rasa tu. Selalu kan kalau kita nak bagi tahu orang sabar, tapi kita tak rasa macam mana yang dia rasa. Dia kematian suami, kita suami ada lagi, kita tak rasa. Macam tu. Tapi Nabi ni Allah Ta'ala bagi satu perasaan yang dia dapat rasa kesusahan, penderitaan orang lain. Jadi orang mengadu dekat dia, dia boleh bagi tahu. Sebab apa? Nabi dah melalui penderitaan, kesusahan, keperitan hidup lebih dahulu daripada orang-orang lain. Bayangkan, mak dan ayah meninggal waktu dia waktu kecil. Duduk dengan datuk meninggal. Duduk dengan bapak saudara meninggal. Nabi mengalami penderitaan tu. Nabi kematian isteri, Nabi kematian anak, Nabi melalui. Sebab tu Nabi boleh rasa penderitaan orang lain rasa. Tu dipanggil rauf. Benda yang orang lain rasa, dia boleh rasa. Ini yang Allah Ta'ala berikan pada Nabi. Sebab tu Nabi kalau dia cakap sabarlah, kita kena sabar. Sebab dia boleh sabar. Jadi kita kena sabar. Okay, adik? Faham? Itu bil mu'minina raufur rahim. Sangat belah lagi penyayang bagi orang beriman. Dia dapat rasa. Sebab tu dia bila dia dapat rasa, jadi dia punya sayang daripada orang beriman tu lain. Ni maksud rauf. Kemudian fa in tawallaw, kemudian jika mereka berpaling ingkar. Nabi dia ada ciri, dia terasa berat dengan penderitaan orang lain. Dia tahu penderitaan orang lain. Kemudian dia sangat menginginkan, kita dah cerita tadi, sangat menginginkan keselamatan bagi kita, keimanan bagi kita. Dia nak sangat-sangat kita merasai nikmat iman dan selamat kita dunia dan akhirat. Dan Nabi dia sangat sayang dekat kita. Ni dia ada perasaan rauf tadi. Perasaan rauf ni dia tahu rasa. Jadi dia punya perasaan sayang tu Allah Ta'ala je yang tahu perasaan tu. Dia sayang sungguh dekat orang-orang beriman ni. Sebab tu dia sanggup buat apa saja supaya kalimah tauhid dakwah ni dapat disampaikan. Tapi pada itu pun fa'in tawalau, ada orang juga yang tak nak terima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang tahu Nabi ni memang macam tu. Cuma dia ada satu perasaan degil membantah daripada dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada di kalangan mereka yang berpaling ingkar. Bila ingkar dengan dakwah yang Nabi nak sampaikan ni, Allah Ta'ala bagi tahu, wahai Muhammad, katakanlah apa? Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Maka katakanlah, cukuplah bagiku Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Bila orang berpaling, maka kita katakanlah, cukuplah bagiku Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Maksudnya apa? Tugas kita hanya menyampaikan dakwah saja. Kita sampaikan iman, kita sampaikan kalimah tauhid. Soal mereka nak terima ataupun tidak, itu terpulang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu daripada Allah. Jadi kita pun tenang. Hanya cukup cakapkan hasbiyallah la ilaha illahu. Cukup. Okay, dek? Cantik. Kemudian sambung ayat, alaihi tawakkaltu, kepadanya aku berserah diri. Ni tawakal. Maksudnya aku dah usaha melakukan dakwah. Usaha dakwah. Soal berjaya ataupun tidak dakwah itu aku serahkan pada Allah. Alaihi tawakkaltu, aku serah diri pada Allah. Sebab
balasan daripada Allah tu bukan berjaya atau tidak. Balasan daripada Allah, hasil daripada dakwah yang kita lakukan adalah daripada usaha yang kita lakukan. Banyak mana usaha yang kita lakukan untuk dakwah, banyak itu Tuhan balas. Bukan Tuhan balas atas berjaya ataupun tidak dakwah itu. Sebab berjaya atau tidak dakwah itu adalah urusan Allah. Faham adik? Cantik. Wa huwa rabbul arshil azim. Dan dialah yang mempunyai arasy yang besar. Apa maksud dia? Maksudnya Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa dia menguasai seluruh alam. Langit dan bumi, semua yang ada di atas muka bumi ni, termasuk kita dan segala-galanya, di dalam pentadbiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala menunjukkan, mengisyaratkan bahawa dia berkuasa di atas segala sesuatu. Okay, adik? Alhamdulillah, jelas potongan ayat dan juga maksudnya. Sekarang hukum tajwid. Kita ulang balik ayat tadi dan kita tengok hukum tajwid. Kat sini Ustaz Mi ada letak A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan hukum tajwid ni mudah-mudahan kita dapat baca dengan baik. Baik, kita tengok hukum tajwid yang pertama. Laqad. Apa maksud tu? Laqad, dal tu kan? Dal tu apa? Huruf qalqalah. Jadi di sini hukumnya A nya qalqalah sughra. Ja'akum. Ni hukum apa? Mad wajib muttasil. Jadi bacanya 4 ataupun 5 harakat. Jadi kita baca laqad ja'akum rasulun. Tanwin bertemu dengan mim. Idgham pandai, idgham ma'al gunnah. Dengung tak dengung? Dengung. Jadi bagus. Rasulun min nun mati bertemu dengan fa di hukum pandai, ifa hakiki. Ifa hakiki. Anfusikum, dengung. Anfusikum. Okey. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Alaikum. Mim mati bertemu dengan ba. Hukum pandai, ifa syafawi. Hukumnya dengung. Alaikum bil mu'minina raufur rahim. Furrahim. Tanwin bertemu dengan ra. Hukum idgham pandai, idgham bila gunnah. Jadi kita masukkan ra itu. Jadi raufur rahim. Raufur. Jangan raufun rahim. Jangan raufun rahim. Dia masuk ra. Raufur rahim tanpa dengung. Raufur rahim. Raufur rahim. Pandai. Alhamdulillah. Dah sampai F. Sekarang kita tengok G. Fa in tawallaw. Hukum nun mati bertemu dengan ta. Ifa hakiki pandai. Hukum dengung tak dengung? Dengung pandai. Sebab tu bacaannya fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. La H ni hukum mad jaiz munfasil. Pandai. Mad jaiz munfasil. Bacaannya berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. Jadi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sadaqallahul azim. Cantik adik? Okey, Ustaz Mi akan baca sekali harum ataupun sekaligus. Jadi adik-adik kita sama-sama kita baca Kita tengok mana yang Ustaz Mi gariskan. Kita cuba baca dengan bertajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum
harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat membaca dengan bertajwid. Mudah-mudahan adik-adik boleh ulang lagi supaya adik-adik dapat menguasai ayat ini dengan baik. Alhamdulillah, insya-Allah. Okey adik-adik, sekarang kita tengok intisari ayat. Hanya sekadar ulangan sebab Ustaz Mi dah terangkan secara potongan tadi. Adik-adik mungkin dah faham dah. Cuma kita ulang balik sebagai mengukuhkan intisari ayat ni. Okey, yang pertama, Allah mengutuskan Rasul daripada kalangan manusia. Dan dapat jawapan kan kenapa? Supaya syariat yang dibawa mudah kita nak ikut. Sebab dia manusia, kita manusia, senanglah kita nak ikut. Semayang senang nak ikut, puasa senang nak ikut, sebab sama-sama manusia. Okey kan? Itu antara sebab Allah Ta'ala utuskan di kalangan manusia. Yang kedua, Rasulullah sangat menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat buat umatnya. Kita dah tengok tadi bagaimana Nabi Muhammad SAW dia ada satu perasaan tamak dia. Harisun, dia ada satu perasaan tamak dia. Mahu sangat-sangat umat dia mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Jadi apa dia buat? Dia jalankan dakwah bermati-matian, tumpah darah menyampaikan dakwah ni. Okey, yang ketiga, Allah sangat mengasihi hamba-Nya. Allah sayang hamba dia, maka sebab tu dah Allah Ta'ala datangkan pintu hidayah melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Soalnya kita nak terima ataupun tidak. Fa in tawallaw, kalau kita tolak, rugilah kita. Baik adik-adik, yang keempat, umat Islam perlu bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Satu ayat dipanggil alaihi tawakkaltu. Kepada Allah kita serah diri ataupun tawakal. Tawakal maksudnya kena berusaha dulu adik-adik. Usaha, doa, usaha. Jangan doa saja, mesti usaha. Lepas itu kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ni cerita tentang usaha Nabi dalam dakwah. Kalau orang tak nak terima dakwah kita, itu terpulang. Sebab kita dibalas berdasarkan usaha yang kita lakukan, bukan menang ataupun tidak kita dalam dakwah tersebut. Jadi kita jalankan saja, kan? Kan? Dakwah ni kita jalankan saja. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tidaklah bagi kami kecuali menyampaikan saja. Itu memang Allah Taala ajar kita dah. Jadi dalam dakwah sampaikan saja, lain kita serah pada Allah. Itu dipanggil tawakal. Begitu juga dalam hal-hal kita yang lain. Contoh adik-adik nak belajar dapat cemerlang, usaha kan? Adik-adik dah usaha, itu tawakal pada Allah. Okay adik? Pandai. Yang kelima, seluruh makhluk di langit dan di bumi berada di dalam kekuasaan Allah. Ini kita kena faham. Sebab tu last sekali apapun kita mengadu pada Allah, serah diri pada Allah. Itulah yakin kita pada Allah. Okay adik? Alhamdulillah. Di dalam buku teks ada satu tambahan info. Okey? Ada hadis daripada Ibnu Sunni menjelaskan bahawa sesiapa yang membaca sebanyak 7 kali adik. Siapa baca ayat ni 7 kali, waktu pagi dan petang, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan keperluannya di dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Allah Taala cukupkan, tak ada kurang. Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita. Apa saja kita kurang kat tangan minta pada Allah, Allah Ta'ala cukupkan. Apakah ayat yang perlu diamalkan ni? Yang dikatakan 7 kali pagi, 7 kali petang. Ayat apa? Lihatlah di dalam buku teks disebut, ayatnya berbunyi, sama-sama adik-adik tengok dekat sini. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Boleh? Sekali lagi. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Last. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu
tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Adik-adik amal 7 kali pagi, 7 kali petang. Berdasarkan hadis ini, Allah Ta'ala akan cukupkan keperluan adik-adik semua, dunia dan akhirat. InsyaAllah. Yakin dengan hadis ni, Allah Ta'ala akan beri pada kita. Amin. Rabbal alamin, insyaAllah. Baik adik. Jadi, selesailah pembelajaran kita pada kali ini adik. Jangan lupa jawab 25 soalan kuis di deskripsi di bawah yang Ustaz Mi sediakan khas untuk adik-adik semua. Tekan link dan jawab semua soalan itu. Jangan lupa subscribe adik-adik supaya kita bertemu lagi di hari-hari yang akan datang dan ilmu kita semakin berkah, insya-Allah. Tahniah semua adik-adik daripada awal sampai ke sekarang adik-adik bersama Ustaz Mi, dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat daripada apa yang kita kaji pada pertemuan kita pada kali ini, insya-Allah. Jumpa lagi adik-adik. Assalamualaikum, jazakumullah khairan. Jumpa lagi. With